Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua peminat-peminat sukan tanah air? Kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Cafe Sukan Pencetus Revolusi. Dan minggu ini kita ada topik yang cukup menarik, yang cukup panas untuk kita bincangkan tentang isu yang terbaru mengenai dua atlet negara yang bakal dikenakan hukuman penggantungan dan juga pingat mereka di Tamasya Sukan SEA tempoh hari akan ditarik balik. Okey, baiklah. Kami terpanggil sebenarnya untuk berbicara tentang isu yang saya sebutkan tadi. Di mana isu ini sudah semakin hangat dan nasib mereka sekarang ini berada di hujung tanduk. Apakah sampel B yang diuji juga positif ujian dadah? Baiklah, jadi untuk membicarakan tentang topik itu, kami telah pun menyebut dua tetamu, kedua-duanya doktor di studio kami ini pada hari ini, iaitu episod yang kedua Cafe Sukan tahun 2012. Yang pertama saya perkenalkan yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. M. Jagatesan, yang juga lebih dikenali dulu sebagai The Flying Doctor. 3 penampilan di Tamasya Sukan Olimpik 1960, 1964, 1968. Hebat. Raja Pecut Asia pada tahun 1966. Dan kini merupakan pengerusi Jawatankuasa Perubatan MOM OCA CGF. Apa khabar Tan Sri? Khabar. Nampak masih lagi boleh berlari ya? Boleh? Lagi anak. Jogging di tiap petang lah. Iyalah. Okey, baik. Dan di sebelahnya juga adalah... Terima kasih. Dan juga seorang doktor yang bagi Datuk Dr. Ramlan Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif. Kena betul-betul. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Institut Sukan Negara ISN, yang juga merupakan ahli Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS. Khabar Datuk? Baik. Dah ready hari ini? Kerana Rizal akan melontarkan soalan-soalan yang boleh katakan cepu emas. Baik. Okey, baik. Isu ini memang hangat diperkatakan tentang dua atlet yang bakal menerima hukuman yang begitu berat, di mana rakyat Malaysia juga khawatir dengan perkembangan yang terbaru ini. Jadi kewujudan ADAMAS Agensi Anti-Doping Malaysia ni, ramai peminat sukan yang mungkin tak berapa faham fungsi mereka, dan mungkin ada yang tak tahu kewujudan Agensi Anti-Doping Malaysia ini. Baru-baru ini saja baru mereka tahu. Mungkin Tan Sri ataupun Datuk ingin memperjelaskan lagi tentang ADAMAS, bila ditubuhkan dan fungsi-fungsi ADAMAS sebelum kita pergi lebih dalam tentang isu ini. Pada tahun 2000-an, kawalan anti-doping telah pun diberi kepada satu organisasi yang baru yang kata WADA, World Anti-Doping Agency, yang ditubuh pada tahun 2000. Selepas itu, semua kawalan anti-doping di bawah satu kod anti-doping, WADA Anti-Doping Code. Dan dalam kod ini, tiap-tiap negara yang ingin memasuki pertandingan sukan antarabangsa perlu diwujudkan satu organisasi dalam negara yang akan mengambil peranan sebagai wakil WADA. Dan tiap-tiap negara digalak menubuhkan satu agensi ataupun dipanggil NADO, National Anti-Doping Organization. Sebelum penubuhan itu, kuasa ini diberikan kepada Majlis Olimpik negara itu. So dalam Malaysia, apabila WADA Code dilaksanakan, pihak yang pertama diberi kuasa ialah pihak Majlis Olimpik Malaysia. Tetapi dengan penubuhan ataupun mengisytiharkan penubuhan ADAMAS pada tahun 2007, pihak ADAMAS telah pun mengambil alih kuasa ke atas kawalan anti-doping sebagai wakil daripada WADA. So sekarang saya serahkan kepada Dr. Ramlan untuk melanjutkan keadaan ADAMAS pada sekarang. Okey, silakan. Jadi agensi anti-doping Malaysia ni sekarang ada berfungsi bertempat di Institut Sukan Negara. Kita ni ISN ni sebagai host kepada ADAMAS. Tetapi ADAMAS perlu berfungsi berasingan daripada apa-apa lagi fungsi persediaan atlet dan apa-apa yang berkenaan, supaya dia fungsi dia tidak bertindih dan tidak ada apa-apa soalan ataupun apa-apa isu yang tertimbul daripada kalau ada apa-apa timbul kes. Jadi dia memang berasingan dan bebas daripada apa-apa proses persediaan atlet. Kedua, dia ada beberapa jawatan kuasa
jawatan kuasa yang penting adalah jawatan kuasa pengurusan keputusan yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Jega. Dan saya salah seorang daripada dua ahli yang lain, saya dan Datuk Dr. Guru. Dan ada juga jawatan kuasa TUE ataupun Therapeutic Use Exemption, di mana ada juga beberapa kes di mana atlet mengambil sesuatu ubat yang di dalam klasifikasi ini terlarang, tetapi diberi pengecualian dengan disahkan oleh dua orang pakar perubatan yang mengatakan dia memerlukan ubat itu. Jadi ini dipanggil Therapeutic Use Exemption atau TUE. Jadi buat masa ini fungsi ADAMAS adalah untuk menjalankan proses ujian pertamanya, di mana dari segi pemilihan, kemudian pengutipan sampel, penghantaran sampel ke makmal, kemudian apabila diterima keputusan dari makmal dan untuk memanggil mesyuarat untuk jawatan kuasa pengurusan keputusan ini, dan apabila kita dah dapat, kita menghantarkan maklumat itu kepada Persatuan Sukan Kebangsaan yang berkenaan dan atlet yang berkenaan untuk langkah selanjutnya. Okey, baik. Terima kasih dengan penjelasan itu. Kita beras ketiga dan kita jumpa selepas ini.